A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khair illa Allah, ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi, ma syaa Allah, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islami dina, Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islami dina, Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islami dina, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini, insya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad, dalam usratuna kita, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita mengenai orang-orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang Bani Israel, perangai-perangai orang Bani Israel, sallallahu alaihi Muhammad. Dan dalam himpunan ayat-ayat ini menceritakan tentang orang-orang Bani Israel ini yang Allah larang mereka daripada mereka perkara yang telah dihalalkan sebelumnya, kemudian diharamkan kepada Bani Israel disebabkan oleh perangai mereka yang suka engkarkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum tu seperti biasa kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita bersama-sama beristighfar kepada Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baik, insyaAllah sahabat Jumaat, terima kasih semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. InsyaAllah salih ala Syekh Muhammad Zainon Hadi, lagi siapa, Puan Ini Sabri, Muhammad Rasikin, Mulhaf, Bazid Aziz, Nur Muhammad Syed, Puan Ina Sabri, Anugerah Terindah, Halimah Yahya, Badrul Shah, Sofi Mak Safian, Laili Syafi'i, Nazimuddin Johari, Manja Azimin, Masitah Syahdan, Wan Zainab Husin, Nurimah Intan, Roslina, Iqbal, Jamilah Abu Bakar, kakak saya, Sawiyah Omar Nurhawati, siapa lagi? Mulhaf, dua-dua ada. Facebook pun ada, IG pun ada. Tengok dua-dua Rasyad ni. Jawahirdin, ahlan wa sahlan. Maziyah Ijan, Siti Sarimah Nur Halim. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Baik, salih ala Syekh Muhammad. Kita buka Quran. Kita akan sambung bacaan kita pada ayat 162. InsyaAllah kita jemput Bashir untuk memimpin bacaan kita, insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang guna Al-Quran buka muka surat 103. Kita akan baca ayat 162 sampai 166 insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون
وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Bashir atas bacaan tadi. Dan insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok tafsiran ayat salli ala sayyidina Muhammad bermula daripada ayat 162 dan kuliah kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Yayasan Budi Ihsan Malaysia satu NGO yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menjalankan usaha-usaha untuk membantu asnaf-asnaf di Malaysia ni. Sekarang ni dalam program menyediakan rumah-rumah kepada fakir miskin dalam program My House yang ditayangkan di TV Al-Hijrah Salih Al-Azhamat. Dan antara program yang sedang berlangsung juga ialah pendaftaran untuk ibadah korban tahun 2021 yang kita akan laksanakan di negara-negara fakir miskin. Salih Al-Azhamat dengan bahagian korban serendah RM390 sahaja untuk satu bahagian lembu, dan satu bahagian unta RM580, sama dengan satu ekor kambing. Dan kalau tahun ni duk cadang nak buat unta, kita boleh buat seekor unta dengan harga yang RM4,060. Dia kalau nak buat korban yang paling tinggi, yang paling mahal ataupun yang paling afdal ialah unta. Kemudian lembu yang seangkatan dengan dia. Kemudian kambing biri-biri, kemudian barulah kambing biasa ni, kambing kacang ni. Salih selamat. Tu dia punya susunan dia. Lepas tu dia ada pula yang afdal dia kalau korban ni. Binatang jantan lebih afdal daripada betina. Jantan yang Salih Muhammad jantan yang belum berkahwin lebih afdal lagi daripada yang dah kahwin dah. Betina pula yang belum beranak lagi lebih afdal daripada yang dah beranak dah. Tu tahu tak? Bertanduk lebih afdal daripada yang tak bertanduk. Putih paling afdal sekali warna putih. Lepas tu warna kekuning-kuningan. Lepas tu warna putih campur koko, ada yang ada campuran putih sikit. Kemudian warna kehitaman, hitam paling bawah sekali. Dia punya warna-warna dia pun. Tu. Jadi yang Salih Selamat tu, masya-Allah. Jadi tapi kalau kita buat luar negara taklah sampai nak kena boleh pilih. Kalau kukuk kampung kita ni bolehlah pilih lagu tu. Tapi kalau nak buat unta boleh. Unta kuatlah tahun ni nak buat unta RM4,060 seekor unta. Seekor lembu RM2,730. InsyaAllah tu Salih Ahmad. Terima kasih kita ucapkan kepada YBIM atas anjuran pada pagi ini, insyaAllah. Dan mari kita tengok tafsiran ayat ke 162. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, inilah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Ingat nak Allah cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perangai Bani Israel. Ayat sebelum dia cerita tentang Bani Israel ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah haramkan dekat mereka makanan yang baik-baik yang telah Allah halalkan kepada mereka sebelumnya. Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Nombor satu sekali, mereka ni suka halang manusia untuk buat kebaikan. Mereka tak boleh tengok orang yang nak cenderung dekat Islam, orang yang nak masuk Islam, orang yang cenderung kepada kebaikan, mereka tak boleh tengok. Mereka halang manusia daripada jalan Allah.
Lagi sebab dia pemakan riba. Kita bincang dah kemarin tentang riba. Banyak benda yang kita duk buat selalu-selalu yang kita rasa macam tak ada apa, rupa-rupanya ada tepiah-tepiah riba. Tapi tuan-tuan kena ingat salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut akhir zaman semua orang akan terkena debu-debu riba. Tak ada orang yang tak akan terkena. Manusia akan terkena debu-debu riba ni. Maksudnya tempiah-tempiah dia akan kena juga. Dia kilah pi kok mana pun, ikhtiar pi kok mana, dia terkena juga sikit-sikit. Salih Ahmad. Tu akhir zaman suasana dia macam tu. Saya pernah tanya benda ni kat tok guru saya, almarhum Ustaz Rusdi Yusuf Salih Alaihi Muhammad. Salih Muhammad yang bagi nama Luqman Hakim. Ustaz Rusdi. Saya tanya dia macam mana keadaan dia Ustaz? Nanti akhir zaman Nabi SAW sebut semua orang akan kena debu-debu riba ni. Kita tak mau terlibat langsung dengan riba ni, walaupun sikit jangan. Salih Ahmad. Lepas tu jangan duk buat benda-benda yang berasa macam Salih Alaihi Ahmad tak apa. Tak apa kot, tak apa, sama-sama redha Ustaz, sama-sama redha belum tentu menghalalkan yang haram. Ingat. Tak apalah, saya bagi dia 1,000. Saya ni redha ni, saya ikhlas ni, nak bagi siapa saya bayar 1,200 lah, ni ikhlas saya ni. Tak apa, kita sama-sama redha je lah. Ni bukan ada apa-apa ni, tak boleh, dia takkan jadi halal kalaupun perlakuannya demikian. Salih ala sayyidina Muhammad. Jangan kita duk terjebak diri kita dengan riba tu. Jangan saja duk pilih riba. Tetapi kalau sampai ke tahap macam terkena juga tempiah dah, kita dah elak dah, ikhtiar dah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab Nabi sebut akhir zaman semua orang akan terkena debu-debu riba ni. Jangan duk cari saja. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, saya nak pesan sebab ni benda ni duk jadi dengan kami jugalah bila kami beli bak kereta, madrasah lah, apa semua. Kita beli kenderaan-kenderaan makcik-makcik apa semua. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Semalam kawan saya jumpa dengan kawan saya Salih Alaihi Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala, dia kata apa, orang ambil berat. Dia buat ni takaful yang kereta, takaful apa ni, road tax, insurans kereta kan. Salih Alaihi Muhammad dia duduk sembang dengan dia. Dia kata ada orang-orang Islam di antara bos dia lah yang sangat hebat. Dia punya takaful dia boleh buat sales sampai 5 juta, buat closing sebulan sampai jumlah yang macam tu, punya banyak lah. Salih Alaihi Muhammad dia kata hebat, masya-Allah. Jadi Allahumma salli ala, kita sangat ambil berat tentang loan kereta, tapi kita tak ambil berat tentang insurans kereta. Tentang loan kereta kita pergi bank, kita minta insurans kereta ni, kita minta loan loan Islamik. Lah ni sampai setahap bank bila dia tengok orang Islam je, dia tak payah, dia tak offer dah yang konvensional. Dia tak offer dah. Dulu dia main juga, dia tahu yang konvensional, yang biasa punya yang ni, yang Islamik punya yang ni. Tapi lah ni sampai tahap kalau kita pergi tu, dia tahu dah. Dia tengok orang Islam, dia offer dah. Dia offer Islamik. Kalau orang Islam bagi duk pilih tengok, saya tengok yang mana ni. Maksudnya dia teruk sangat dah. Kan orang Islam tak patut begitu lah. Orang Islam tak payah bincang lah, tentang Islamik, dia kena pilih Islamik lah, sebab antara ayam sembelih dengan ayam tak sembelih lah. Dua-dua pun ayam. Kan? Dua-dua pun ayam. Satu ayam sembelih, satu ayam kepok. Ayam kepok kan. Takkan nak makan ayam kepok tu. Ya, ada pilihan. Melainkanlah tak ada pilihan. Memang tak ada, yang tu je dah lain. Macam dulu tahun 80-an dulu. Loan rumah mana ada loan Islamik, tak ada. Salih Alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, lah ni dah ada, tak ada pilihan, kena ambil. Salih Alaihi Muhammad tuan. Jadi kena tengok juga loan kereta betul dah ambil Islamik, tapi insurans kereta tak ambil yang Islamik. Kena ambil, keluarkan diri kita ni daripada riba ni. Jangan. Sebab di antara penyebab Allah mengharamkan apa yang telah diharamkan kepada orang-orang Yahudi itu ialah sebab mereka menceburkan diri mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam riba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang telah dilarang, dan mereka makan harta orang dengan jalan yang batil. Salli ala sayyidina Muhammad. Makan harta manusia dengan cara yang batil, ambil hak orang. Allahumma salli ala, ingat
Nah, baru ni dah viral satu video. Salih ala Syekh Ahmad. Dia Allahumma salli Syekh Ahmad buat rumah, dia buat rumah siap dah. Salih ala Syekh Ahmad buat rumah siap dah. Saya pun respect dengan abang kita yang depan rumah tu. Rumah depan nak masuk madrasah kita tu. Depan tu ada rumah kayu segitu tu kan. Rumah kayu tu. Hari tu dia buat tembok. Dia upah orang buat tembok. Jadi orang pun buatlah tembok tu. Buat tembok tu. Kemudian Ustaz Ismail baru dia perasan tembok tu duduk atas tanah kita, tanah madrasah. Di depan tanah madrasah kita dah sampai depan tu, penatnya. Tu habis rumah-rumah orang, ada rumah depan tu kan. Rumah-rumah yang depan tu, rumah almarhum Pak Din tu, sampai rumah kayu tu, tanah kita datang tu. Tanah kita dia macam huruf V gitu. Kita ambil jalan tengah-tengah dia. Belah ni ada penjuru sikit, belah ni pun ada penjuru sikit. Lepas tu jalan tu tengah. Dia buat tembok. Dah naik tembok dah pacak dia punya beam dah. Lepas tu baru dia perasan, dia tengok balik, rupanya tembok tu duduk atas tanah kita. Sebab tanah kita dia kot tu. Jadi orang perasan tengok dinding dia, tembok dia masuk kot tu. Lepas tu dia pergi jumpa saya. Takdirnya saya duduk ada kat depan kereta. Duduk ada kat depan tu, parking kereta tu saya jumpa. Dia kata, "Ustaz, apa ni Ustaz Muhammad, saya buat tembok tu tengok-tengok dia tepat masuk atas tanah Ustaz. Nak buat guna." Tanah tu saya kata sebenarnya depan tu saya dah nak buat pintu gerbang. Saya nak buat tu kan tanah ada kiri kanan jalan tu, saya nak buat pintu gerbang tu lah. Saya kata kat dia gitu lah, tapi taklah nak buat lagi. Mungkin ke depan nanti ada lebih-lebih sikit saya buat pintu gerbang tu. Sementara ni tak apalah, pakailah dulu. Dia kata pakailah dulu, saya kata. Lepas tu dia kata, "Lepas tu nanti Ustaz, nanti bila saya nak pakai kami habaq." Nak buat guna. Lepas tu dia kata, "Oh, tu lah betul lah." Lepas tu saya balik, saya lalu petang tu saya tengok dia pecah. Dia pecah tembok tu, dia buat ikut atas tanah dia. Baru ni viral satu video dia Salih ala Syekh Ahmad tuan-tuan. Dia buat rumah, dia buat tembok rumah dia buat dinding rumah dia elok dah, cantik dah. Lama dah ni tu. Baru lepas tu panggil orang mai ukok tanah. Panggil orang mai ukok tanah. Salih ala Syekh Ahmad. Bila panggil orang mai ukok tanah, tengok-tengok sempadan dia tu, dinding dia tu termasuk dalam sempadan orang tu. Masuk sikit lah. Tak ada apa-apa, dia ambil hammer, dia pecahkan. Dia kata, "Aku rela pergi buat tembok baru daripada aku nanti sangkut ke akhirat." Yang cerita ni orang beriman. Kalau kita fikir-fikir Allah sikit-sikit tak apa, aku dan diam sudah. Jengkai jangan main-main. Sejengkai tanah nanti dikalungkan kita 7 petala langit. Ke akhirat jangan main-main dan dengan harta orang. Dengan harta orang. Itu kita kena ambil berat elok. Salih ala Syekh Muhammad. Ada kes baru ni pun, satu kes sama. Bila pak tu meninggal, anak-anak ni ada anak lelaki dan anak perempuan. Biasalah bila faraid lagi 2-1. Budak yang perempuan ni, kakak ni mati tak setuju. Kata, "Kak, tak apa, kita faraid je dulu. Nanti lagi kita bagi-bagilah apa semua." "Aku tak setuju, hampa dapat banyak, aku dapat sikit." Aku tak setuju. Lepas tu tak mau angkat telefon. Tak mau angkat telefon, dia buat merajuk, angkat telefon tak mau, lawyer telefon tak mau, abang angkat, adik telefon tak mau. Macam putih saudara ni, kes 2 dengan 1 ya. Lepas tu panggil mahkamah apa pun nak pergi sign apa semua tu untuk pecah pun. Tak mau pergi. Tak mau angkat telefon, tak mau apa. Biar apa pergi. Nak cerita tuan-tuan manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan macam tak redha tu. Tak apa abang-abang ni kata, "Kalau kami Ustaz, kami bukan nak sangat tu, bukan harta kita pun. Bukan kita buat apa pun, pak mati je kita dapat tu. Yang pak tu lah duk buat kerja dulu ni, yang pergi beli tanah tu, buat apa semua tu, yang duk pergi cari himpun duit tu, pak yang punya kerja tu. Dia mati tu boleh kat kita free gitu je. Tu pun berbuat apa Ustaz dia kata. Kalau saya boleh, saya nak bagi pelepas pak saya tu, bagi lega je. Nak cerita orang ni dengan harta dengan main-main tak. Ingat saya cerita kisah itu yang Ustaz Syamad apa ni, yang apa seorang billionaire mati tu. Billionaire tu mati, Salih ala Syekh Ahmad, kemudian tengok-tengok ada duit sampai berjuta-juta. Tapi tak ada waris. Salih ala Syekh Ahmad. Bila tak ada waris, depa mahkamah cari korek rumah. Ada tengok ada 3 orang waris. Ada juga 3 orang yang layak untuk terima harta faraid dia.
Pergi cari tu. Ni kisah benar ni. Pergilah cari sampai dekat dalam Saleh Somad duduk kampung mana ni, negara Arab. Kat Saudi. Pergi cari sampai dekat dalam kampung tu, jumpa 3 orang ni. Kata mahkamah panggil pergi mahkamah. Dia pun kata apa salah apa tak tahu. Pergi mahkamah. Pergi mahkamah jumpa hakim kata apa? Ni ada harta yang akan diwariskan kepada kamu. Seorang dapat 114 juta. Seorang dapat 114 juta. 3 orang punya banyak duit kawan tu, 114 juta. Bukan 114 ringgit. Yo lagi minyak kereta tak lepas dia dah. 114 juta tuan, 114 ribu banyak dah. 114 juta rial. Lepas tu hakim tu katalah, Allah, hampa dapat duit free kan dapat apa? Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Apa ni hampa dapat duit free ya dia kata. Bukan apa ni Allahumma salli apa ni dapat bukan buat kerja pun, seketul dapat. Mai kita bagi wakaf sikit mah. Dia hakim tu cadang mai kita bagi wakaf sikit, sumbangan sikit nak buat masjid ke apa-apa. Dapat seorang sejuta pun tak apa, ada 113 juta lagi. Orang sejuta je kan. Mai orang pertama kata apa? Bagi sikit. Orang pertama kata, Salih alaihi Muhammad, apa ni saya ni hutang banyak. Nak kena pergi settle hutang apa semua tu. Tengoklah nanti kalau lebih-lebih ni kita bagi. Dia bukan duit dia pun. Salih Muhammad. Entah main buat 2 pula. Tak apalah abang lah, abang bagilah sikit apa semua. Saya ni anak kecil-kecil ni. Nak sekolah lah apa semua, nak beli barang sekolah lah apa semua. Dah. Yang buat 3 lagi best, siap tazkirah lagi dekat hakim tu. Dia kata bila kita harta ni banyak, kita kena sedekah. Yang duk cari harta banyak-banyak, duk simpan buat apa tengok tu. Kalau nak bagi tu dia bagi, tengok dia mati tak bagi. Tu kat mana? Lepas tu nak suruh kami bagi. Patut dia lah bagi dulu. Siap tazkirah kat hakim tu. Lain seorang tak bagi. Nak cerita dengan harta dia betul lah. Sebab tu dia pesan kat makcik-makcik apa-apa nak bagi waktu hidup. Yang duk harap orang bagi kita. Yang duk harap anak-anak bagi. Terus sudah marah kat anak-anak bila dia tak mau bagi. Tu hak depa. Depa nak pergi settle hutang depa kan, depa nak beli kereta baru ke apa semua dapat. Kita punya duk pedolah jaga bukan main. Cari sampai Ustaz Ismail tuan tak damping mengaji lah cerita dia. Himpun mati pergi. Kawan saya Salih alaihi Muhammad, abang dia muda lagi. Saya ingat 30-an kot Salih alaihi Muhammad. Dekat Sik. Salih alaihi Muhammad. Kat Sik. Salih alaihi Muhammad. Mak dia kejut-kejut pagi tadi. Pagi kemarin. Kejut bangkit main subuh. Dia kejut tak ada lah. Mati dalam tidur. Tapi orang baik lah. Orang baik. Ustaz tu cerita semalam duk pergi kuliah. Dia sembang dengan ustaz tu kuliah. Ustaz ni 200 ustaz ni saya nak wakaf kat ustaz. Ustaz pun terima 200 dah. Itulah wakaf yang terakhir dia bagi semalam malam tu. Esok tu pagi tu dia meninggal dah. Dah Ustaz Muhammad nak cerita. Nak bagi waktu hidup. Dia duk tunggu orang bagi kita. Orang tentu orang belum tentu boleh bagi lagi. Tak usah duk marah anak-anak kalau anak-anak tak bagi pun. Kalau tuan-tuan dapat anak-anak yang boleh tolong bagi kita, alhamdulillah, kuat ada. Salih alaihi Muhammad. Kita pun waktu duk ada ni pun dia macam, baguslah Ustaz anak saya tu, ya Allah, saya Muhammad, rajinlah sedekah, rajinlah apa semua. Dia tak jumpa lagi. Kena mak dia, pak dia meninggal tu, tengok-tengok Allah harta sekelompok lagu tu berebut pula. Kita takut lagu tu lah. Jangan duk harap kat orang, kita buat siap-siap. Jadi tuan-tuan Ustaz Ismail, dengan harta ni jangan main-main berebut. Ada orang dia pergi tukar, ada orang dia pergi ubah. Salih alaihi Muhammad. Yang bukan hak dia tukar bagi jadi hak dia. Salih alaihi Muhammad, jangan main-main dengan harta ni. Jadi subhanallah tuan-tuan. Jadi di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perangai orang Yahudi ni dia apa? Dia suka ambil harta orang tanpa hak. Dia suka ambil orang dengan cara yang batil. Maka itulah sebab Allah jadikan bagi mereka ni seksa yang sangat pedih. Tapi daripada kalangan mereka ni ada orang-orang yang masuk Islam. Inilah ayat ini. Firman Allah Ta'ala wa akhdhihimur firman Allah Ta'ala ar-rasikhuna fil ilmi minhum. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka.
Yang ni orang-orang yang teguh dalam agama. Depa ni orang Yahudi. Duduk pada zaman Nabi SAW di kalangan orang Yahudi, tapi masuk Islam. Jangan kita kata semua orang Yahudi itu semua. Tak juga. Dalam di kalangan orang Yahudi ni tuan-tuan, waktu saya pergi dekat Allahumma salli ala Palestin tu, depa doktrin tau, doktrin ni apa? Depa pasakkan dalam kepala anak-anak depa ni yang orang lain semua benci kat depa. Orang lain semua, agama lain semua nak bunuh depa. Agama lain semua doktrin dalam kepala anak-anak depa ni. Kami buat syuting hari tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya duduk terbayang di tempat tu. Tapi tengok museum dia tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tempat tu kita duduk syuting kat depan tu. Tak kamera. Kameraman kita dia berkali tengok tempat cantik sikit. Dia tengok ada rumput-rumput tinggi-tinggi sikit, duk tiup-tiup gitu, dia nak pacak kamera saja. Elok pacak kamera tu, Salih Samad, tiba-tiba ada seorang budak Yahudi. Depa nak kenal depa ada jenis Yahudi yang jenis macam tak soleh sangatlah. Jenis macam hura-huri tu, jenis minum arak, isuk okok. Mau gitu ramai. Panggil Yahudi murtad. Di hari Sabtu ni, depa tak boleh guna apa-apa, depa tak boleh naik kenderaan, depa tak boleh naik motor, depa tak boleh naik lift. Naik lift tak boleh. Sebab tu dia ada lift hari Sabtu. Di hari Sabtu ni dia akan berhenti setiap tingkat. So dia tak payah tekan. Tipu juga. Naik juga. Dia naik, depa tak tekan apa-apa. Dia lift berhenti setiap tingkat supaya dia siapa sampai tingkat tu dia keluar sendiri. Gitulah. Boleh hari Sabtu cerita. Lalu ada juga yang jenis bawa kereta, dia keluar ni. Kami bawa kereta. Lepas tu tanya dekat kawan saya yang jadi tour guide kat sana tu. Kita ni orang Yahudi bawa kereta tak? Kita ni Yahudi murtad. Yahudi tak soleh punya ni tak ikut perintah punya. Macam kita geng-geng tak sembahyang punya orang ni kan. Gitulah. Tapi ada yang depa ni masuk sekolah agama depa. Kalau nak tengok depa ni jenis masuk sekolah agama ni, depa ni nampak kecenderungan agama depa tu kuat sikit. Antara dia ada tu. Ustaz Syamad apa ni? Allahumma salli putu mayung atas kepala ni. Dia macam putu mayung kan tu, atas kepala dia. Yang kat atas ni. Lebay kecil tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad ataupun dia pakai topi hitam tu. Cap topi warna hitam tu. Lagi tanda depa ni depa punya sideburn depa ni panjang. Depa simpan sideburn panjang. Depa biasa depa akan kerintingkan sideburn ni macam ni. Panjang macam tu. Ini kalau tengok budak-budak umur belah-belah tahun, umur 7, 8, 9 tahun, dia betul. Ni masuk budak sekolah agama depa. Sekolah agama. Lepas tu dekat pinggang depa ikat satu jenis tali. Yang nampak tali ni macam dia memanjang turun kiri kanan aku tu. Boleh nampaklah depa pakai pilah macam mana pun tali ni mesti ada depa nampak. Ataupun topi tu ataupun ni yang panjang. Bila besar sikit depa akan simpan janggut. Tu boleh tengok yang ni nampak macam Allahumma salli ala Muhammad, nampak macam depa ni orang agama sikit, orang soleh sikitlah. Depa cukup anti. Ada jenis-jenis yang macam sangat anti. Sangat anti dengan Islam, sangat anti apa. Bila mai-mai kami tengah duduk rakam tu, dia mai-mai duduk depan kami, salli ala Muhammad. Dia mai duduk depan kamera tu. Dia budak. Saya ingat usia dia mungkin dalam 16, 18 tahun tu. Dia mai-mai dia kata apa? Semua orang benci kepada orang Yahudi. Semua orang benci kepada kami. Apa kami buat? Apa salah kami? Semua orang nak bunuh kami, dia kata. Kami pergi mana semua orang nak bunuh kami, dia kata. Apa salah kami? Apa yang kami buat kepada kamu? Kenapa kamu benci sangat kami? Kenapa dunia sangat benci kami? Dia kata gitu. Dia boleh tak abang kamera, kami tak kata apa. Biar dia cakap. Dia cakap bahasa dia lah, bahasa Yahudi. Lepas tu macam mana ustaz tahu? Orang translator dah. Abang kata saya. Dia kata apa? Dia cerita marah sangat pasal apa, dia kata. Lepas tu dia duduk abang kat saya, sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata apa? Depa memang daripada kecil, depa memang didoktrin yang semua orang benci kat depa. Sebab tu depa bangkit, depa memberontak. Sebab tu depa tengok nilai, depa tengok semua ada orang akan nak buat jahat kat depa. Bila depa tengok ada orang Islam lalu, dia tahu orang Islam ni nak buat apa kat aku. Nampak orang Islam ni, orang Islam ni nak bunuh aku. Orang Islam ni, sebab tu depa sebelum orang bunuh dia, baik dia bunuh orang dulu. Macam tu. Dan Ustaz Ismail lah ni yang ada lah ni. Tapi ada juga di kalangan depa yang tak suka. Waktu dia buat protes tentang isu Palestin, isu ambil tanah-tanah orang Palestin. Sedih tuan-tuan, kita duduk tengok. Sedih. Ada satu kawasan tu macam mana cara dia nak ambil. Waktu berlakunya peperangan.
Lepas balik, saya pergi ke tempat Allah Muslimat, dia panggil apa, tempat pelarian ni. Rumah pelarian ni dah berpuluh tahun, 1940-an duduk dekat tempat pelarian tu lah. 1946 dah duduk di kawasan pelarian tu, tahun 1946. Dah 80 tahun dah. Ya, 80 tahun dah. Cikgu matematik. 80 tahun dah. Lebih kurang. Ustaz Ismail tuan. Duduk kat sana dan masih memegang kunci-kunci rumah daripada dulu ni. Waktu berlaku serangan tu, mai serang tu, Salih Ahmad, tuan-tuan, waktu British mengisytiharkan ke sahnya duduknya orang-orang Yahudi di tanah Palestin tu, orang Islam ahlan wa sahlan, mai duduk sini. Lari tu waktu tu Jerman, Hitler duk bunuh orang Yahudi. Ada je orang Yahudi ni bunuh aja. Tangkap, penjara, kau tak bagi makan, bagi mati. Salih Muhammad. Tinggal sikit, dia kata, saja tinggal sikit bagi kamu tahu panggil orang Yahudi, kata Hitler. Ambil dia tolong simpan. Saya tengok, saya pergi dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni, dia dekat dia punya apa? The Holocaust Museum. Dekat Tel Aviv tu ada satu Holocaust Museum, dia cerita macam mana orang Yahudi dibunuh. Seluruh dunia dibunuh. Lepas tu dia ada keluarga-keluarga yang menyelamatkan orang Yahudi. Ada keluarga-keluarga yang menyelamatkan orang Yahudi. Dan keluarga-keluarga yang menyelamatkan orang Yahudi ni, ada orang Yahudi mai kena dia lari, depa sembunyikan orang Yahudi. Dan di antara mereka adalah orang Islam. Ada pokok besar, pokok tu dinamakan sempena dengan keluarga yang menyelamatkan orang Yahudi. Ramai di kalangan depa orang Islam. Mai duduk, kami sembunyikan sebab orang nak bunuh kamu. Akhirnya apa jadi? Dan Ustaz Muhammad nak beli tanah, beli tanah orang Islam. Subhanallah, beli tanah orang Islam 3 kali ganda. Orang Islam kata, "Mailah jual kat kami 10, mailah jual kat kami 100,000." Hei, tak, kami offer 300,000. Jual kat orang kami. Jual, orang beli, orang Yahudi beli tanah orang Islam dengan nilai 3 kali ganda daripada harga yang orang Islam sendiri nak beli. Akhirnya apa jadi? Akhirnya bukan beli dah lah ni, ambil gitu ya. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Semalam duduk sembang pasal tanah Pulau Pinang kan. Tanah bila diisytiharkan saya sebagai bandaraya, habis semua satu Pulau Pinang tu, satu kaki je naik sampai RM40. Satu kaki yang dulu boleh beli satu kaki RM78. Lah ni satu kaki sampai RM40. Siapa mampu beli? Dan salli ala Muhammad. Jadi dalam salli ala Muhammad tuan, jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad tu. Akhirnya apa jadi macam tu? Ada saya pergi satu tempat. Saya tengok Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Depa yang duduk tempat pelarian tu bawa kunci rumah dengan harapan boleh balik ke rumah. Bila balik ke rumah, tengok orang lain duduk di rumah depa. Orang lain duduk lah. Lepas tu dia kata, kami nak masuk ke rumah kami. Mana bukti rumah kamu? Kunci. Try kunci boleh buka tak? Geran mana geran? Mana ada geran lah. Waktu keluar itu mana nak buat geran? Waktu tengah perang tu kan. Waktu tengah perang orang kata pasukan keselamatan. Jom kita keluar ni apa semua ni. Kita pergi simpan kat sini sementara nak reda perang, nanti lepas reda perang balik. Tuan-tuan ingat nak bawa geran-geran rumah apa semua. IC pun tak bawa agak. Beg pun tinggal lagu tu je apa. Pergi selai sepinggang je. Kita bukti, tunjuk bukti kata kamu ni, gerut ni tanah kamu. Mana ada? Dia pun boleh tunjuk bukti, ni tanah kami. Dah tukar siap dah. Dan bangkit pagi tengok ada kontainer depan rumah. Tu kontainer tu, kabin tu. Ni kabin siapa ni? Pasal apa duduk atas tanah saya? Dia kata ni kabin ni milik orang ni. Pasal apa? Dia kata ni tanah dia. Ni tanah dia. Tanah dia apa? Saya duduk kat sini berpuluh-puluh tahun dah sini. Dia generasi keberapa duduk kat sini? Tak tahu, pergi mahkamah. Pergi mahkamah, tengok apa jadi. Kan? Allah benda dia jadi selalu tuan-tuan. Salih Muhammad. Sedih kita duduk tengok. Jadi subhanallah tu panggil. Jadi tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad tu yang berlaku panggil orang Yahudi ni. Tapi Allahumma salli dalam keadaan mula kata satu kaki persegi dah 300 dia usap sebelah Pulau Pinang. RM300 satu kaki. RM400 satu. Lepas tu duduk sembang ada seorang tu dia ada tanah dekat tu. Dekat Ustaz Muhammad tuan, dekat Salih Muhammad. Tak boleh nak farid dah. Nak kena pergi mahkamah tinggi, tak boleh nak Baitul Mal, tak lepas dah. Pasal apa? Pasal nilai tanah bendang tu lah ni dah jadi 2 juta lebih. Oh jangan main-main tuan.
Ada 3-4 orang anak, dapat sekeping tanah tu, nilainya 3-4 juta, dan tengok anak-anak kita nilai ke mana. Aduh, ya Allah, Ustaz Imat tuan, ya Allah. Dan Ustaz Imat tu. Jadi subhanallah, Ustaz Imat tuan-tuan, tapi ada di kalangan mereka yang tak suka. Kependudukan orang-orang Yahudi tu, Ustaz Imat tu, mereka tak suka, mereka against. Walaupun mereka daripada kalangan orang Yahudi. Zaman Nabi SAW dulu, ada di kalangan orang Yahudi yang masuk Islam. Di antaranya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad disebut, yakni orang-orang teguhlah agama, mereka memiliki kepeloporan dalam bidang ilmu yang berguna, dan maknanya telah dijelaskan dalam surah Ali Imran, wal mu'minun, iaitu orang-orang mukmin. Athaf, kepada orang yang mendalam ilmunya, dan khabarnya ialah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu. Ibnu Abbas berkata, ni ada di kalangan mereka yang mengkaji, sebab orang-orang Yahudi ni, mereka asal-asal mereka kenal Islam. Bukan mereka kenal Islam, mereka kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Yu'minuna sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yu'minu macam mana? Rasulullah. Mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kenal kamu wahai Muhammad. Kenal dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia kenal anak-anak mereka. Dia macam dia kenal, macam mana kenal, macam tu dia kenal Nabi SAW. Detail. Ada seorang lelaki, nama dia Ibnu Haiban. Ibnul Haiban. Ibnu Haiban ni orang Yahudi. Dia ni subhanallah Ustaz, dan dia sangat alim dalam kitab Taurat. Dan subhanallah Ustaz, dia akhirnya tuan-tuan, dia dapat maklumat, dan dia terbaca tentang akan munculnya seorang Nabi di mana? Di Yathrib. Lalu dia pun siap-siapkan barang-barang dia, keluarga dia berpindah pindah di Yathrib. Sampai dia duduk di sekitar kawasan Yathrib tu. Orang Yahudi pun sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang tanya dekat dia, pasal apa kamu pindah ke Yathrib? Dia kata, wahai orang Yahudi, apa yang kamu fikirkan apabila aku meninggalkan bumi yang kaya dengan sumber makanan dan kekayaan di Syam sana, datang ke bumi kering kontang ni, bumi yang tak ada apa ni? Hamba ingat pasal apa? Dia pun kata, kami tak tahu wahai Ibnu Haiban, kami tak tahu pasal apa kamu pindah mai dekat sini. Dia kata, demi Allah, aku tak akan keluar daripada bumi yang kaya dengan sumber ni, sallallahu alaihi wasallam, kecuali kerana pengetahuanku, ilmuku. Tengok Allah sebut dalam Quran. Ilmuku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa ada seorang Nabi yang akan dibangkitkan di negeri ni. Dan Nabi itu akan berhijrah ke kampung ni lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini adalah waktu kemunculan dia. Ini waktu ni dekat-dekat ni, ini maksudnya sallallahu alaihi wasallam dia nak muncul dah. Tanda-tanda nak muncul ni ada dah. Macam dia buat cerita ni, tanda-tanda nak muncul Imam Mahdi lah, tanda-tanda nak muncul Dajjal lah, macam-macam dia cerita kan. Rasa macam, dan tanda-tanda ni macam dia dah. Tanda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tanda-tanda ada dah. Dia nak muncul dah ni. Dan jika benar dia telah bangkit, janganlah kamu biarkan siapa pun mendahului kita dalam beriman kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi tersebut akan mendapat perlindungan dan tidak diancam. Kita ni nanti kalau Nabi ni muncul, jangan biar orang lain dulu. Kita kena cover Nabi ni dulu, supaya Nabi ni tak diancam. Ini pesan Ibnu Hibban. Takdirnya Ibnu Hibban meninggal 2 tahun sebelum Nabi SAW sampai. Tapi dalam tempoh dia duduk tu, dia dah cerita dah. Dia duduk ajak dah dekat orang-orang orang Yahudi tentang Nabi SAW. Dia sempat ajak. Tuan-tuan, Allah SWT sampai ke tahap orang-orang Yahudi semua duk bercakap tentang tu lah. Oh, nanti ni nak muncul dah Nabi di kalangan kami ni. Nanti nak muncul dah Nabi mai dekat sini. Duduk cerita. Sampai duk kata dekat Aus dan Khadraj, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli dia duduk cerita ke Aus dan kata, nanti sesungguhnya sekarang ini telah hampir kepada satu waktu ketibaan Nabi akhir zaman. Dia duduk cerita kat orang Aus Khadraj ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kami ni bangsa Yahudi ni, kamilah yang akan mengikuti Nabi akhir zaman ni. Dan kami nanti, kalau hampa tak mau ikut kami akan perang dengan kamu. Dia kata dekat Aus dan Khadraj. Ni cerita jadi sebalik dia. Jadi sebalik dia. Salih ala syumat tuan-tuan. Macam kes Iblis lah. Apa nama Iblis ni? Azazil. Ni kan? Salih Muhammad. Waktu tengok ada catatan dekat dengan Lauh Mahfuz,
menangis Israfil, cerita tentang satu hamba Allah yang beribadat beribu-ribu tahun, kemudian dengan satu engkar perintah Allah saja dia dihumban ke dalam neraka selama-lamanya. Dia kata, entah-entah aku apa, kata Israfil. Aku ke apa tu aku ke tu, dia duk teriak. Lepas tu bila dia duk teriak, pekat-pekat mai malaikat lain, awak duk teriak ni, malaikat pasal apa ni duk teriak ni wahai Israfil? Dia kata tu aku tengok tu dekat tu, tengok tu dekat tu. Tulis tu, ada satu makhluk Allah, hamba Allah ni yang ibadat beribu-ribu tahun, tiba-tiba ada satu pengingkaran saja, dia duduk kekal dalam neraka. Entah-entah aku apa yang Allah kata tu. Lundam sallallahu alaihi Muhammad, dia kata jom kita pergi jumpa orang paling soleh sekali di kalangan kita ni, yang doa dia makbul. Siapa? Jom pergi jumpa Azazil. Dia orang paling soleh sekali, dia ni orang ibadat paling kuat sekali ni. Lalu Azazil pun, ni kami tengok tu apa semua ni, ada orang tu, dia apa Allah cerita tu, kami takut kamilah orang dia. Jadi doa apa? Ya Allah, engkau jauhkan ni mereka semua ni daripada orang tu. Jangan engkau jadikan mereka semua ni yang daripada kalangan orang. Orang tu daripada kalangan mereka. Dia doa untuk semua orang, dia lupa untuk doa diri dia sendiri. Rupanya dialah orang tu. Dan semua. Orang Yahudi kata apa? Nanti ni Nabi tu main dengan kami. Kami akan perang apa semua nanti ni. Kalau hampa tak ikut kami. Akhirnya apa jadi? Terbalik. Orang tu yang Aus Khazraj tu lah yang masuk Islam dan beriman Nabi, depa pula yang diperangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi akhirnya tiba-tiba Nabi akhir zaman muncul daripada kalangan bangsa Arab. Waktu tu ada 3 kelompok orang Yahudi yang duduk dekat Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadir. 3 kelompok orang Yahudi. Setiap kumpulan ni ada pemimpin-pemimpin dia masing-masing. Salah seorang pemuda ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sangat excited nak tunggu Nabi SAW. Namanya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil Abdullah bin Salam. Dia kenali sebagai Husain bin Salam. Salli ala Husain bin Salam. Nama asalnya Husain bin Salam. Lalu tuan-tuan, dia pun cerita satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panjat bila dengar kata ada seorang. Tapi Husain bin Salam ni dia sangat baik, sangat soleh. Orang Yahudi semua kenal dia. Dia ni kalau kenal dak Husain bin Salam tu? Dia kata, kenal? Dia tu orang baik, orang soleh sungguh dia tu. Sangat terkenal, semua orang Yahudi percaya kat dia. Satu hari bila dengar kata Nabi SAW nak mai, dia panjat pokok kurma, duduk atas pokok kurma ni. Duduk tunggu tengok. Dia ni tuan-tuan orang alim, orang soleh. Sambil-sambil dia buat kerja juga kot, jual buah kurma apakah. Semalam saya pergi mesyuarat dengan asatizah utara. Waktu PKP ni, antara yang sangat terkesan ialah para asatizah. Ada yang tak ada duit, ada yang apa semua sebagainya, ada yang terpaksa kerja kontrak apa sebagainya. Kalangan ustaz-ustaz yang mengajar kita pun berhadapan dengan suasana yang sama. Jadi kami pergi mesyuarat semalam, sallallahu alaihi Muhammad, berimpun dan macam mana caranya supaya para ustaz ni ada perniagaan sendiri yang boleh support ekonomi, tak bergantung semata-mata pada nilai. Di akhirnya semalam kami telah tertubuh gabungan usahawan asatizah utara. Gabungan usahawan asatizah utara, tengok yang mana ustaz-ustaz yang ada capability, ada kemampuan sikit untuk buat apa jenis perniagaan, kita akan bantu-bantu untuk support dia bagi dia survive. Segini macam ni orang ni survive. Macam itulah keadaannya. Kalau boleh kita nak bagi semua orang ustaz-ustaz ni tak payah buat kerja lain, mengajak kita je lah. Kalau dulu betul-betul macam tu. Kalau saya ni mengajak tuan-tuan, saya tak payah kerja apa, saya duduk mengajak tuan. Beras saya tuan-tuan bagi. Kan, ustaz nak pakai kereta, kau bagi collection, bagi kereta sebiji. Untuk rumah bagi sebiji. Macam tu guru dululah, balik-balik main mengajak, balik-balik bila mengaji, orang bagi rumah kat dia, bagi apa mau, ustaz tak payah buat kerja apa, kami sarah hidup ustaz. Lah ni kalau buat aku tu pakai tak makan apa, aku pulak mati semua ustaz tu. Habis nak tak makan lah, nak harap orang tolong jaga dia, pakai tak ada lah ustaz, pergi kerja ni riawat, tak kerti kerja kederat ada. Kata kaki tangan cukup, bila kerja pergi cari duit semua, duk harap orang bagi pula, aku tu pula dia gila. Tak apalah, saya buat macam mana dah suasana keadaan ni macam tu. Dulu-dulu orang main mengaji kat ustaz, lah ni ustaz kena pi mic, kena pi kat dia. Nak harap dia main, tak main. Semalam tuan-tuan sekalian, subhanallah, ceramah penuh masjid.
Salih Aisyah Muhammad. Ceramah penuh masjid, tapi patut lagi ramai lagi. Tapi semalam bertembung dengan program, ya Allah. Tuan-tuan, program hebat semalam bertembung. Tu tak apa nak ramai sikit. Anugerah juara lagu. Anugerah juara lagu sila. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia naik atas pokok kurma tengok. Tengok nampak dah jumpa Nabi SAW. Turun pi terpa kat Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan. Pi salli ala Muhammad. Jumpa Nabi SAW tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi tahu kat kakak dia kata apa? Kalau Musa bin Harun mai tu aku tak macam mana dia kata lah salli ala Muhammad. Allahumma salli dia kata. Apa dia kata macam mana? Salli ala Muhammad. Dia kata demi Allah Nabi yang datang macam mana dia kata? Macam makcik dia tu macam tak setuju lah. Dia orang Yahudi. Dia kata apa? Dia kata Nabi yang datang tu itu ialah saudara Musa. Dia kata dia seorang Nabi macam Musa juga. Dia seorang Nabi yang dikhabarkan oleh Musa dan Isa. Inilah Nabi yang ditunggu, Nabi akhir zaman. Dia pun pergi kat Nabi SAW. Dia nak test kat Nabi SAW tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia sampai dia tengok Nabi SAW kata apa? Ya ayuhan nas afshus salam wa tat'imut ta'am wa sallu bil lail wan nas niyamun tadkhul jannah bisalam. Nama pula dia buat Allah bin Salam. Nabi SAW pun disebut ya ayuhan nas afshus salam. Macam sebut nama aku ya. Kan Allah salli ala Muhammad. Ingat cerita apa? Cerita apa ni, dia ada isteri dia nama apa? Apa? Macam tak ingat doa tu sebut hidayah. Sebut apa semua isteri dia nama kita. Oh, suami saya doa nama sebut nama dia. Macam itulah. Nabi Muhammad. Lalu subhanallah kita apa? Wahai sekalian manusia, sampaikan salam. Kata Nabi, berilah makan kepada memerlukan dan solatlah ketika orang sedang tidur. Nescaya kamu akan dimasukkan ke dalam syurga dengan selamat. Bila dengar saja macam tu tuan-tuan, Allah bin Salam kata apa? Dia kata demi Allah, sungguh wajah inilah wajah orang yang jujur, bukan wajah pendusta. Dia kata dia ni orang yang mengetahui hewal agama, menyampaikan pesanan Taurat, mewarisi pesanan para Nabi. Semua ada cerita. Akhirnya untuk mengukuhkan keimanan dia tu, dia tanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 3 perkara dia tanya kat Nabi SAW. Dia kata, sungguhnya aku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang 3 perkara. Ini sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Yang tidak akan diketahui 3 perkara ni melainkan dia seorang nabi. Fama awwalu asyratis sa'ah. Nombor 1 sekali, apakah tanda-tanda awal datangnya kiamat? Nombor 2, wa ma awwalu ta'ami ahli jannah. Apakah makanan yang awal-awal sekali yang akan dimakan oleh ahli syurga? Yang ketiga, wa ma yanzi'ul waladu illa abihi au ila ummih. Yang ketiga, apakah yang menyebabkan anak serupa dengan ayah ataupun seorang ibu? Anak yang lahir tu rupa dia rupa macam ayah dia ataupun rupa macam ibu dia, apakah penyebab dia? Apa Nabi SAW jawab? Dia kata, akhbirni bihinna Jibril anifan. Kata Nabi SAW, sebentar lagi Jibril akan bagi tahu dekat aku. Lalu Allah bin Salam kata, Jibril, ya Jibril. Nabi kata Jibril itu kalangan malaikat yang dimusuhi oleh kaum Yahudi. Betul lah tu. Kemudian tuan-tuan, akhirnya Nabi SAW jawab soalan tu. Dia kata, amma awalu asyratis sa'ah fanarun tashurun nasu minal masyriqi ilal maghrib. Antara tanda datangnya kiamat nanti ialah munculnya api yang akan menghimpunkan manusia daripada timur ke barat. Tamam. Kemudian yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa amma awal ta'am ahli jannah faziyadatu kabil huds. Daging daripada hati ikan. Sebahagian daripada hati daging yang melekat pada hati ikan. Itu makanan ahli syurga nanti. Ikan lagu mana tak tahu. Tunggulah nanti jadi ahli syurga nanti tahu lah. Yang pasti dia memang sedap lah. Sebab syurga. Kita, saya tak makan hati ikan lah Ustaz. Ustaz ikan pun saya tak makan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak makan itik. Saya tak makan itik, saya tak makan kaki ayam, saya tak makan ekor lembu, saya tak makan Sayyidina Muhammad ikan keli, ikan
Ikan apa? Ikan ruan, ikan jenis-jenis ikan saya tak makan. Ha? Ikan darat. Pasal apa? Sebab selut. Kunci dia selut. Dulu belakang rumah ada selut. Lepas tu duk tengok itik duk sudu selut tu. Nasi duk sudu selut tu. Tu tak makan itik belah ni. Lepas tu kaki ayam tak makan pasal duk tengok ayam duk jalan dalam selut tu. Ekor lembu tak boleh makan, tahu siapa? Pasal duk terbayang dia duk kena kat tu. Duk nampak ya Allah, dia duk berak kat tu, tak boleh makan belah ni. Dia basuh dah Ustaz, basuh pun tak boleh. Ikan keli pun semua tu pasal selut lah. Dia duk tangkap ikan keli tu. Duk tangkap ikan ruan pun semua tu. Tangkap dia tak makan. Pasal selut. Allahumma salli hari tu salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni Sayyid Muhammad Ija beli nasi. Lepas tu dia ingat ayam. Lepas tu dia kata nak pergi banyak. Dia kata Sayyid Muhammad apa ni dia kata apa Sayyid Muhammad dia kata ni ayam ni berapa? Itu bukan ayam kok, tu itik. Kita dapur dah, macam mana nak buat ni? Dia beli nasi tu kat saya. Lepas tu masuk larita rumah, larita. Lepas tu makan, saya tu makan lah. Makan, lepas tu kata sedap bang, sedap. Abang makan itik tak? Tak mau lah makan itik, abang tak apa. Makan abang sampai habis dah semua makan. Dia kata abang apa ni, abang makan itik tak? Tak makan. Kalau abang makan itik dia nak, mau termuntah. Dia kata tahu makan apa dia? Dia kata itik tu, Allah dia rasa dia macam kembar tengkok, rasa macam kembar. Tapi jangan dia buat daya orang gitu tuan. Dia takut kadang-kadang bukan sebab dia tak boleh, takut dia alergi. Kadang orang dia tak boleh nafas. Dia tak boleh. Jadi sesak nafas pun jangan main-main dan saja. Jadi dalam salli alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Jadi apa ni makan apa dia cerita, makan lebihan daging yang melekat pada hati ikan. Kemudian Nabi SAW jawab lagi, apabila memancar air mani lelaki mendahului wanita, maka anak yang lahir serupa dengan ayah dia. Dan sebaliknya jika air mani wanita mendahului pula, maka anak yang lahir itu akan serupa dengan ibunya. Setelah itu Abdullah bin Salam pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah SAW. Maka dia akhirnya masuk Islam. Asal namanya Hussein, Nabi SAW yang tukar nama dia Abdullah bin Salam. Baik tuan-tuan, Allahumma salli alaihi. Itu kisahnya Allah bin Salam. Salli alaihi wasallam. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Salam. Zaid bin Sa'yah, Asad bin Ubaid, mereka semua masuk Islam, membenarkan apa yang disebutkan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, wal muqiminas salah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Demikian ia adalah seluruh mushaf para imam, juga mushaf Ubay bin Ka'ab. Ibnu Jarir menyebutkan mushaf Ibnu Mas'ud tertulis wal muqimunas salata. Dia berkata yang saya ialah qiraat para imam. Ini perbezaan bacaan disebut kat situ. Salat semua. Ada yang ni pun semua pasal bacaan ya, kita tak payah duk bincanglah. Salli alaihi Muhammad. Ada yang berkata ia majrur sebagai atah kepada firman Allah Taala bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan apa yang telah diturunkan sebelummu, yakni dengan orang-orang yang mendirikan salat. Seakan-akan Allah berfirman, yakni dengan penegakan solat itu. Maksudnya, mereka mengakui kewajipan solat dan penetapan ke atas mereka. Atau yang dimaksudkan ialah mendirikan solat adalah para malaikat. Itu pilihan Ibnu Jarir. Yakni mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu dan juga kepada para malaikat. Ini agak jauh, wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, wal mu'tunaz zakah, menunaikan zakat. Ada kemungkinan yang dimaksudkan ialah dengan zakat harta, ada kemungkinan zakat jiwa, dan ada kemungkinan keduanya sekaligus. Wallahu a'lam. Firman Allah Taala wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Artinya mereka membenarkan bahawa tidak ada ilah yang hak selain Allah. Beriman kepada kebangkitan sesudah kematian, balasan amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Firman Allah Taala ulaika, dan itulah orang-orang yang adalah khabar daripada apa disebutkan sebelumnya, sanu'tihim ajran azima, yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita faham ayat ni dalam keadaan Allah duk cerita tentang perangai-perangai orang-orang Bani Israel tadi yang menentang Nabi SAW, ada di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salli Jumaat, mereka beriman, mereka solat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ikut perintah solat Jumaat, dan mereka ini Allah akan kurniakan kepada mereka syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Ustaz Ahmad, kita ucap lagi sekali terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allah berikan kepada kita kemudahan, kelapangan untuk kita melaksanakan ibadat korban kita pada pagi ini, pada hari ini, pada kali ini, pada tahun ini. Mungkin ada kekangan-kekangan dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam urusan ibadat kita disebabkan oleh COVID-19, PKP dan sebagainya. Dan di sana ada juga orang yang sangat terkesan dengan COVID-19 ni, maka mungkin kita nak pergi cari seorang-seorang macam Ustaz Ibik Liu buat, mungkin kita pun tak mampu. Jadi mungkin dengan cara dia ialah kita menggunakan satu yayasan, satu platform untuk kita menyampaikan sumbangan-sumbangan dan bantuan kita, dan di antara dia ialah Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Yayasan Budi Ihsan Malaysia, insya-Allah. Jadi tolong kita azam elok-elok untuk kita Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, untuk kita melaksanakan ibadat korban kita pada tahun ini, insya-Allah, melalui Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Boleh membuat pendaftaran di nombor yang telah kita pinkan di bawah sana, insya-Allah. Boleh terus WhatsApp kepada Rauf di nombor yang telah kita pinkan di IG dan di Facebook, insya-Allah. Terima kasih anugerah terindah Badar Abdul Razak, Masita Ahmad, Umi Akasha, Zainab Haji Saad, Hawa Karim, Nursiah Osman, Mulhaf, Najmi, Siti Sharifah Khadijah, Siti Aisyah, Liza Amani, Halijah Ain, Nurmahani, Siti Anisa, Engku Aduka, Engku Razlan, Faruz, Firza, Jawahirdin, dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita. Saya Jumaat kita sudahi dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.